cikgu akan letak dalam YouTube, tapi awak kena walaupun cikgu letak dalam YouTube tapi tak semua orang boleh tengok. Awak sahaja yang ada link yang boleh tengok. So senang bila cikgu letak dalam YouTube senang. Ha. Tapi awak saja yang boleh tengok, yang ada link saja yang boleh tengok sebab cikgu letak private, cikgu letak unlisted. So hanya awak sajalah yang boleh tonton. Tapi awak kena simpanlah link tu. Awak kena simpan link tu. Alright. Okey semua sekali. Kita akan sambung dengan kemahiran topik koordinat, tapi kita akan sambung dengan kemahiran apa? Kemahiran jarak di antara dua titik. Jarak di antara dua titik. Untuk murid-murid yang baru, sebelum ni kawan-kawan awak dah pun belajar macam mana nak tentukan koordinat. And then kawan awak pun dah belajar macam mana nak plotkan koordinat, nak tandakan koordinat. Itu dia. So now kita belajar macam mana cara nak tahu jarak di antara dua koordinat. Okay, untuk kemahiran jarak di antara dua koordinat ni, distance between two coordinate. Benda ni sebenarnya awak akan belajar pada tahun 5. Siapa yang tahun 4 sekarang, tahun depan awak akan belajar lah. Bukan tahun depan, tahun ni. Tahun ni awak akan belajar. So tahun 5 dengan tahun 6 memang benda ni dia akan sentiasa ada. Dia akan sentiasa jumpa soalan ni. Alright semua. Okay. Sebenarnya kalau awak masih ingat cikgu pernah terangkan sedikit dari tu. Untuk jarak dia ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama adalah jarak mengufuk. Macam ni. Yang kedua adalah jarak mencancang. Horizontal distance dengan vertical distance. Kalau jarak mengufuk, horizontal distance, dia bergerak sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Ke kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Asalkan pergerakan itu secara mendatar macam ni. Secara mendatar macam ni. Itu adalah jarak mengufuk. Horizontal distance. Kalau jarak mencancang, ni, vertical distance secara menegak. Secara menegak macam ni. Sama ada dari bawah ke atas ataupun daripada atas ke bawah. Tak kisahlah. Bawah atas ke bawah ke. Asalkan dia menegak. Setakat ni boleh faham? Kalau andai kata kalau slide ni awak ada sebarang pertanyaan, terus cikgu, saya ada pertanyaan. Kalau sebelum cikgu move on kepada slide seterusnya, kalau ada pertanyaan, kalau awak macam blur-blur sikit, terus tanya soalan. Sebelum cikgu move on kepada soalan slide ke seterusnya. So yang ni tak ada. Okey, jom kita tengok contoh dia. Okey, kalau awak nampak dekat sini. Ini nama dia apa? Apa nama dia ni? Sekejap, cikgu tunjuk dekat awak. Apa nama ni? Ni apa nama dia? Kita namakan dia sebagai apa ni? So masih ingat. Apa nama dia? Dia bermula dengan huruf S. Sata Cartes. Sata Cartes ataupun Cartesian plane. Okey, so ini adalah Sata Cartes. Dalam Sata Cartes ni dia ada paksi X iaitu paksi mengufuk. Paksi mengufuk, horizontal axis, and then dia ada paksi mencancang, paksi Y ataupun vertical axis. Alright. So, dalam Sata Cartes ni ada banyak tempat. Yang pertama dia ada apa? Dia ada counter tiket. Ni counter tiket. And then dia ada apa? Ni apa ni? Dia ada jetty. And then dia ada apa ni? Tempat apa ni? Tempat burung unta. And then dia ada apa lagi? Mana lagi yang dia tanda? Tempat singa. And then dia ada apa lagi? Tempat monyet bergayut. Dan dia ada, last kali dia tunjuk kat sini adalah tempat burung kakak tu tua. So ini adalah kedudukan koordinat yang ditulis. Sifar 5. Sifar 5, sifar di bawah. X dia sifar, 5 dia Y. Okay. 1, 4. 1 di bawah. X dia 1, Y dia 4. Ini cara nak tulis koordinat. Kalau awak masih ingat. Okay. Singa, 5, 3. X dia 5, Y dia 3. Monyet 5, 2. X dia 5, Y dia 2. Okay. Burung kakak tua 4 sifar, X dia 4, Y dia sifar. Dan last kali counter tiket adalah sifar. Alright. So soalan tanya. Nyatakan jarak dari counter tiket ke burung kakak tua. State the distance from the ticket counter to the parrot. Okay. So tiket counter dekat sini. Burung kakak tua dekat sini. Tadi kita belajar dua jenis jarak kan?
Yang pertama apa? Jarak apa? Nah, yang pertama tadi jarak apa? Ni, jarak mengufuk. Yang pertama adalah jarak mengufuk. Jarak mengufuk ni jarak yang mendatar. Yang kedua kita ada jarak Jarak mencancang. jarak yang menegak ataupun kita panggil dia sebagai horizontal distance. Jarak mengufuk adalah horizontal distance dan juga jarak mencancang adalah vertical distance. Alright. Okay. So, jarak mengufuk. Cuba tengok daripada tiket kaunter kepada burung kakak tua. Berapa kali dia bergerak. Okay, kalau itu Satu, dua, tiga, empat. Berapa kali dia bergerak? Empat. Empat kali. So awak akan tulis macam ni. Jarak mengufuk 4 unit. Horizontal distance equal to 4 unit. And then jarak mencancang. Jarak mencancang. Menegak. Ada tak menegak? Perlu tak dia ke atas ataupun ke bawah? Tak. Tak perlu kan? So kalau tak perlu, sama ada awak nak buat jarak mencancang C5 unit ataupun tak payah buat apa-apa. Padam je. Padam je yang ni. Nampak boleh faham sekarang ni? Boleh. Okey, yang ni cikgu letak bahasa Inggeris punya untuk murid LP. Horizontal distance equal to 4 unit. So untuk murid LP akan pakai yang ni lah, horizontal distance. Okey, ataupun ini cara yang pertama. Ini cara yang pertama kalau awak nak tulis dia punya distance dia. Cara yang kedua, ada satu lagi cara. Cara yang kedua awak boleh tulis macam ni. 4 unit mengufuk. Boleh tulis macam ni. Simple. 4 unit mengufuk. Tapi kena tahulah 4 unit mengufuk tu sama ada dia ke kanan ataupun dia ke kiri. Ataupun kalau untuk murid DLP dia tulis 4 unit horizontally. Alright, so macam tu. Ini cara yang kedua kalau nak tulis jawapan. So di mana satu pilihan anda? Siapa akan pilih nombor satu? Cuba tekan. Cuba tulis dekat bahagian chat. Mana satu pilihan awak kalau awak jumpa soalan macam ni? Awak akan tulis satu ke awak akan tulis cara dua? Oh, tadi yang game tadi banyak orang target. Tak apa, biasalah tu. Dalam permainan ni biasalah tu kalau ada orang target-target ni. So terpulang pada awak. Terpulang pada awak. Awak nak guna cara yang pertama ke cara yang kedua. Asalkan awak faham macam mana nak buat. Okay. So now cikgu akan letak masa dekat sini. Cikgu nak awak buat semua. Semua sekali akan buat. Masa di sini cikgu letak supaya awak boleh tahu. Berapa lama masa awak ambil untuk jawab satu-satu soalan tu. Okay, ready semua. Untuk soalan yang pertama. Untuk soalan yang pertama. Ini soalan dia. Okay, go. Nyatakan jarak di antara monyet dan jeti. State the distance between monkey and the jetty. So tadi cikgu dah tunjuk dekat awak. Monyet dekat mana, jetty dekat mana. Oh, cikgu tak tekan lah. Awak nak tahu masa sebenar, masa dekat depan yang awak nampak ni tambahlah dengan tambah dengan 10 saat, 10 ke 15 saat. Okey, letak dulu jawapan anda. Okay, come on. Soalan-soalan macam ni, soalan-soalan mudah macam ni kalau boleh jangan gunakan masa yang terlalu lama. Sebab soalan-soalan macam ni mudah. So, bila soalan mudah, jangan guna masa yang terlalu lama. What is jetty? Jetty. Ni. Ini jetty. Daniel, ini jetty.
Jetty ni tempat orang nak pergi naik kapal. Sampan ke, nak naik sampan. Okay, come on murid-murid yang lain. Cikgu belum nampak jawapan ni. Jawapan murid-murid yang lain. 2 minit kita bincang. Masa 2 minit kita bincang. Okay, alright, jom. 2 minit telah berlalu. Okay, jom kita tengok jawapan dia. Okay, rata-rata cikgu tengok guna yang kedua. Tapi tadi ramai yang tulis cara yang pertama. Tapi bila tengok jawapan, cikgu tengok jawapan, ramai pula cara yang kedua. Tak apa, tak kisahlah. Tak kisah berapa awak nak guna cara yang mana cara yang macam mana. Okay, so kita tengok monyet berada di sini. Jetty berada di sini. Okay, so kita tengok jarak mengufuk dulu. Jarak mengufuk. Mengufuk which is mendata. So mendata nak senang daripada sinilah. Sama ada daripada kiri ke kanan ataupun daripada kanan ke kiri. Okay, terpulang pada awak. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5. Awak boleh tulis sama ada jarak mengufuk sama dengan 5 unit ataupun awak boleh tulis 5 unit jarak. Cikgu tulis pakai ni lah. Okay, cikgu tulis jawapan pakai ni. Ataupun awak boleh tulis 5 unit mengufuk. Macam tu. 5 unit horizontally. So awak boleh tulis jawapan macam ni. Okay. So ada banyak cara, so tak perlu risau. Okay, itu untuk mengufuk. Itu untuk mengufuk. So macam mana pula dengan mencancang? Mencancang sama ada atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Okay, kita stop dekat mana tadi? Kita stop dekat sini. So kita sambung. 1, 2, 3. So kita bergerak 3 kali ke atas. So bila gerak 3 kali, so bermaksud dia adalah 3 unit mencancang. So awak pun tulislah 3 unit mencancang. 3 unit mencancang ataupun 3 unit vertically. Okay, so itulah dia. Kalau boleh, sebab cikgu tengok ramai yang cantum. Dia cantum macam ni. 5 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Kalau boleh buat atas bawah. Buat atas bawah. Jangan sambung terus. Buat atas bawah. Buat je atas bawah. Jangan terus sambung. Kalau nak sambung juga, letaklah koma. Letak koma. Fawaz letak 5,5. Ini bukan koordinat lah Fawaz. Ini adalah jarak. Kata kunci dia dekat sini. Dia punya kata kunci dia dekat sini adalah jarak. Jarak. Koordinat dia dah bagi dah. Ni koordinat dia. Ni koordinat. And then satu lagi jarak. Jarak kita tak tulis macam ni. Kita takkan tulis jarak macam ni. 5, no. Kita takkan tulis jarak macam ni. And then kalau kita tambah kurungan, dia akan jadi koordinat. Jarak, ini cara tulis jarak. Okey, boleh? Boleh Fawaz? Danish pun sama juga. Danish pun sama juga. Fawaz dengan Danish so jawapan buat macam ni. Buat macam mana yang awak nampak dekat depan. Tulis 5 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Alright. So now kita move on kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Okay. Ready? Okay, go. Boleh mula sekarang. Kali ni dia nak jarak dari titik asalan ke singa. Senang. Apa cikgu ulang balik tak dengar?
Kali ni soalan dia nak nyatakan jarak dari titik asalan ke singa. Ni soalan. Awak tengok soalan seterusnya. Gambar sama tapi soalan dia lain. Cuba baca soalan. Walaupun gambar sama tapi soalan dia lain daripada tadi. State the distance from the origin to the lion. Origin dia yang mana? Origin yang mana satu? Cuba fikir. Origin yang mana satu? Titik asalan yang mana satu? Titik asalan. Siapa yang nak buat straight kalau boleh tulis koma. Daniel dengan Cepaka kalau boleh nanti letak koma 5 unit mengufuk, koma 3 unit mencancang. Asingkan dia. Okay, come on murid-murid yang lain. Okay, 2 minit kita bincang. Sepatutnya soalan ni tak sampai 2 minit pun. Sepatutnya 15 saat, 20 saat dah siap dah sepatutnya. Okey, ada lagi yang cikgu tak nampak dia post jawapan. Ha. Okey, ada siapa-siapa nak volunteer untuk terangkan macam mana dapatkan jawapan ni? Okey, 2 minit telah tamat. Ada tak siapa-siapa nak volunteer untuk terangkan macam mana dia dapatkan jawapan? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, cikgu sebut nama. Kita tengok nama. Alia Karim, Amir. Amir nak explain ke? Yes. Okey, Amir, explain. Macam mana awak dapatkan jawapan? Okay, mula saya tengok origin tu dekat kaunter tu. Origin ni titik asalan ni bermaksud kosong. Perpuluhan koma kosong. Kosong. So dekat sini dekat kaunter tiket. Okey. Jarak dengan apa? Lepas tu saya bergerak 1, 2, saya tengok dekat singa. Okey. Saya lurus straight ke bawah dekat Awak buat ke bawah dulu. Saya buat ke bawah dulu. Lepas tu ada 3. Lepas tu saya ambil daripada origin tu. Okay, so Meh 3 ke bawah ni 3 apa ni Meh? 3 vertikal. 3 unit vertikal ataupun 3 unit mencancang ataupun 3 unit vertically. Okey, kita tulis terus. Okey. Teruskan Meh. Lepas tu daripada origin tadi gerak sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul sampai sini? Betul. So berapa unit ni? 5 unit. 5 unit. 5 unit apa ni? Horizontal. 5 unit horizontally ataupun 5 unit mengufur. Okey, tahniah Amir, bagus. Good job. So kita ingat murid-murid semua, titik asalan origin adalah pada sifar, sifar iaitu pada ujung ni. Pada ujung ni adalah titik asalan. Okey, untuk yang guna Arisa Damia buat guna cara jarak mengufuk sama dengan 5 kan. Okey, macam Arisa Damia kena tulis Arisa. 5 tu 5 apa? 5 apa? Kena tulis 5 unit. Yes, kena tulis 5 unit. Kalau tak tulis 5 unit nanti kan pemeriksa ingat 5 cm, 5 meter, 5 kilometer. So kena tulis 5 unit. Alright. Okay, so now kita move on kepada soalan yang seterusnya. Okay, bagus yang semua yang post jawapan dalam grup dalam chat ni semua betul. Bagus. Alright. So now kita move on kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Baca betul-betul. Okey.
Nyatakan jarak dari ruang makan ke tandas. Okay, go. Tandas. State the distance from the dining area to the toilet. Murid DLP, dining area tu ruang makan. Ruang makan. Mungkin awak tak pernah dengar ruang makan tu apa lah. Ruang makan tu adalah dining area. Cikgu lupa tekan lah. Ruang makan ke tandas. Ruang makan ke tandas. Kalau boleh cikgu nak awak biasakan, kalau boleh biasakan letak mengufuk di depan lah. Letak mengufuk ataupun horizontally tu di depan, vertically tu letak belakang. Biasakan letak yang paksi X punya tu di depan, paksi Y di belakang. Biasakan diri anda. Biasakan diri letak mengufuk di depan, mencancang di belakang supaya awak dah biasa. Supaya awak dah biasa. So nanti bila nak buat koordinat pun awak akan sentiasa ingat. Okay, X depan, Y belakang. Macam tu. Okay, come on. Baru berapa orang ni? Baru 5 orang yang post jawapan. Kalau tak nak buat depan belakang, buat atas bawah pun boleh. Buat macam cikgu buat tadi. Atas bawah. Okey, untuk soalan kali ni. Soalan yang ketiga. Ada siapa nak volunteer? Terangkan. Ada ke? Okay, kalau tak ada, cikgu pilih. Okay, kalau tak ada, cikgu pilih lah. Cikgu pilih Cepaka. Cepaka boleh terangkan macam mana awak dapatkan jawapan Cepaka? Tengok murid tengok daripada ruang makan dulu. Okay, ruang makan. Gerak dekat 2. 1. Macam mana? Kita kira daripada ruang makan tu pergi sampai tandas. Pergi sampai tandas. Sebab dia tanya apa? Sebab dia cakap jarak dari ruang makan ke tandas kan? Yes. Okay. So tandas kalau kita nak gerak mengufuk dia akan stop dekat sini lah nanti. Dia akan stop dekat sini Okay, so kira Cepaka berapa kali dia gerak? 1, 2, 3, 4. So dia gerak 4 kali. 4 unit ni, 4 unit apa ni? 4 unit mengufuk. 4 unit mengufuk ataupun 4 unit horizontally. Okey, seterusnya. Cepaka. Lepas tu gerak ke atas. Gerak ke atas. Okay, kira? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 unit apa? 5 unit mencancang. 5 unit mencancang ataupun untuk murid DLP 5 unit vertically. Okey, bagus Cepaka. Dan juga bagus murid-murid yang berada yang post jawapan dekat bahagian chat. So kena ingat kalau boleh tak boleh tak apa, awak tak buat tak apa, tapi kalau boleh letaklah mengufuk tu dekat depan ataupun dekat atas. Walaupun awak kira yang mencancang dulu, mencancang letak bawah. And then bila dapat yang mengufuk tu letak dekat atas. Biasakan supaya nanti awak tak keliru nanti bila nak tulis koordinat. Sebab kalau sebab topik ni kita jarang-jarang buat. So kadang-kadang ada murid dia lupa. Untuk koordinat nombor apa nak letak dekat depan? Dalam kurungan X dulu ke Y dulu? Nak senang ingat awak sebut huruf apa dulu?
Awak sebut huruf X dulu ke awak sebut huruf Y dulu? X. X dulu kan dalam susunan huruf. So X lah yang akan kita letak dulu, and then baru Y. So itu cara nak senang ingat. Okay, kita tengok ada lagi tak soalan? Okay, ada lagi 2 soalan. Okay, buat soalan ni pula. Soalan yang keempat. Alright, come on. Kali ni dia suruh nyatakan jarak dari bilik 1 ke dapur. From room number 1 to the kitchen. So ingat murid-murid, kalau anda kata dalam ujian nanti, sebab kebanyakan sekolah akan jawab ujian pada minggu depan. So untuk ujian nanti kalau jumpa soalan macam ni, kalau boleh soalan-soalan macam ni, jangan buat salah. Jangan langsung ada sebarang kecuaian. Sebab apa? Soalan-soalan macam ni lah untuk kita target kita dapat markah. Bukan sekadar dapat markah, dapat markah penuh. Tak nak sekadar dapat markah. Ada 2 markah, kita tak ambil 1 markah. Apa salahnya kalau ada 2 markah, kita ambil 2 markah. Kan? So ingat, soalan-soalan mudah macam ni, jangan buang markah. Tolong jangan buang markah. Jangan cuai. Buat betul-betul. Jawab betul-betul. Baca betul-betul. Okay, come on. Tapi tahun 4 tak adalah soalan ni. Tahun 4 takkan ada soalan ni. Tahun 4 takkan ada soalan ni. Sebab ni soalan ni kemahiran tahun 5. Tahun 4 just sekadar tulis koordinat je. Tahun 4 sekadar tulis koordinat je. Tulis koordinat ataupun plotkan koordinat. Itu saja. Yang jarak-jarak ni tahun 5 dan juga tahun 6. Okey, semua jom kita semak jawapan. So sebelum tu cikgu nak pilih siapa Okay, kita pilih Daniel lah, Daniel. Daniel, boleh Daniel? Explain how you got the answer, Daniel. Sure. Yes. Okay, come on Daniel. State the difference from room number 1 to the kitchen. Oh, okay. So room 1 to the kitchen. Okay. So room 1, we have to go right. 2 unit. Okay, 1. 1, 2. So 2 unit. Yeah, it means 2 unit horizontally. Unit horizontally ataupun 2 unit mengufuk. Horizontally ataupun 2 unit mengufuk. Okay, cikgu tulis dalam bahasa Melayu kat sini Okay, alright. So next, teruskan, continue. Okay, so we'll go down by vertically. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. And that means 5 unit vertically. 5 unit vertically ataupun 5 unit mencancang. Okey, bagus Daniel. Good job, dan juga murid-murid yang berjaya jawab dengan betul. Kali ni soalan kali ni tak ada yang betul bagus Yang lain tadi cikgu tengok ramai nak tulis cara nombor 1, tapi sampai ke jawapan semua pakai jawapan cara nombor 2, kecuali Arisa seorang saja yang pakai cara nombor 1. Dia stick pada cara yang dia pilih lah. Yang lain ni dia dah macam macam best je tulis cara nombor 2 ni. So ramai-ramai tulis cara nombor 2. Tak apa, tak kisah, saja je. Okay, alright semua. Soalan yang terakhir untuk jenis ni, untuk kemahiran yang ini. Okay, get ready semua soalan yang terakhir sebelum kita move on pada soalan problem solving. Okay, go. Kali ini nyatakan jarak daripada titik asalan ke bilik 2. State the distance from the origin to the room number 2.
Come on. Lepas dapat jawapan, kalau boleh biasakan tonton, tengok semula dalam masa. Siapa punya mic yang tak berapa nak okey tu, sebab bila cikgu cakap dia dengar double. Ada someone yang open dia punya mic, bila cikgu cakap cikgu dengar double. Dia menyebabkan gangguan komunikasi. Bila siap sahaja post jawapan anda, tengok dekat bahagian depan. Tengok dekat time taken tu. Berapa lama masa awak ambil untuk jawab soalan tu. Kalau kurang daripada seminit, bagus. Kalau lebih seminit, kena pantas lagi lah, sebab soalan ni soalan mudah. Bila soalan mudah, kena buat laju sebenarnya. Kalau tak, nanti sebab tu cikgu cakap, dalam ujian, awak pandai matematik macam mana sekalipun, tapi kalau awak buat lambat, awak pandai ni matematik, awak power, memang power. Semua soalan boleh jawab. Kalau bagi latihan yang awak buat dekat rumah, semua latihan awak boleh jawab. Awak memang pandai matematik. Tapi dalam ujian, even kalau pandai sekalipun, kalau awak buat lambat, satu soalan tu 5 minit awak buat, agak-agak sempat tak nak habiskan dalam masa 1 jam 15 minit? Sempat tak? Tak. Tak sempat kan? So bila tak sempat, akan ada banyak soalan yang awak tak sempat jawab. Bila banyak soalan yang awak tak sempat jawab, dah automatik awak dah kehilangan satu soalan 2 markah. Kalau soalan tu 2 markah. Kalau soalan tu 3 markah, 3 markah dah soalan. 3 markah dah awak hilang. So ingat, walaupun awak pandai macam mana sekalipun, praktis supaya awak kira laju. Selesaikan satu soalan tu dengan pantas. Alright? Okay, so now kita terus bincang. Soalan kali ni cikgu nak panggil Danish Ahmad. Danish Ahmad, boleh terangkan macam mana awak dapatkan jawapan ke, Danish? Boleh. Okay, Danish. Teruskan, Danish. Macam mana awak dapatkan jawapan? Unit yang titik asalan tu yang dekat sifar. Okay, dekat sifar. Okay, right. Yang tu kita gerak. Okay, apa dia? Titik asalan, okay lagi? Teruskan. Kita gerak ke kanan. Dia nak jarak titik asalan ke mana ni? Danish? Ke kanan. Ke kanan. Bukan. Maksud cikgu, dia nak jarak daripada titik asalan ke mana? Ke bilik 2. Bilik 2. Kena identify dulu lah. Awak kena check dulu. Titik asalan dekat mana, bilik nombor 2 dekat mana. Baru kita boleh gerak. Okay, teruskan, Danish. Yang ruang itu, titik asalan tu kita gerak ke kanan. Okay. Kira? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lagi? Oh, sambung lagi? Okay. 5. Dah? Lagi. Oh, lagi. Okay. Lagi. 6. Okay. Oh, dah? Ke tambah lagi? Tak ada. Oh, tak ada. Okay, dah cukup. Okay, 6 unit apa ni? Unit mengufuk. 6 unit mengufuk ataupun 6 unit horizontally. Okay, teruskan. Lepas tu kita gerakkan ke atas. Okay, ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi? Tak ada. Oh, dah cukup Okay, sampai sini je. Okay. So, jawapannya? 5 unit mencancang. 5 unit mencancang ataupun 5 unit vertically. Okay, bagus. Danish. Bagus, good job. Okay, now bagus juga untuk murid-murid yang dapat jawab dengan betul lah. So, bila cikgu tanya awak dapat jawab yang mana kelas cikgu, bolehlah cikgu nak bagi TP tinggi dekat awak. Yang mana kelas lain, awak kena buat macam tu lah dekat cikgu awak dalam kelas. Yang mana belajar dengan cikgu, bolehlah cikgu bagi TP yang tinggi untuk PBD dalam kelas. Alright. Okay, so semua. So now itu adalah soalan terakhir untuk kemahiran kenal pasti jarak di antara dua titik koordinat. So now kita akan move on kepada penyelesaian masalah. So ada siapa-siapa sebelum kita move on kepada penyelesaian masalah, ada siapa-siapa nak pergi ke tandas? Ada? Tak ada? Okay. Oh, ada yang tekan tangan ni, yang raise hand. Okay, seminit memandangkan awak dekat rumah masing-masing. Seminit cepat tak? Cukup tak? Boleh pergi tandas sekarang sebelum cikgu teruskan kepada penyelesaian masalah. Seminit. Siapa nak minum boleh pergi minum dulu. 1 minit. Okey. Seminit lagi kita jumpa.
Okey semua. We are back again. Okey, kita kembali. Okey, penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah selalunya soalan macam mana ni untuk koordinat ni penyelesaian masalah. So, nak tengok macam mana soalannya? Okey, jom kita tengok soalan yang pertama dulu. Ni dia tak ada contoh-contoh Dia tak ada contoh-contoh. Nampak Dia soalan dia ada ayat panjang sikit lah yang awak kena baca. Kena baca dan kena faham. So itu dia. Awak kena baca, ada tak siapa-siapa sini tak pandai baca? Ada tak yang tak pandai baca? Semua pandai baca kan? Of course lah semua pandai baca. Cuma beza dia, awak baca faham ke? Tak, tu je. Tu beza dia. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, ready semua. Okay, go. Baca soalan betul-betul. Okay, and then letak jawapan anda di bahagian chat. Sata Kartes menunjukkan barang yang dijual di kedai samat, harga barang pula dinyatakan di dalam jadual. Nyatakan koordinat bola dan kereta mainan. State the coordinate of the ball and the toy car. Cepaka nanti kalau boleh tulis macam ni je cepaka. Untuk murid-murid yang lain pun sama juga Awak tulis macam ni je. Bola dalam kurungan apa koordinat dia. And then kereta tulis penuh Kereta apa? Kereta mainan kan? Tulis penuh. Kereta mainan apa koordinat dia? Macam tu. Cikgu dah bagi hint dia ni. Mana Haci ni cikgu dah bagi hint ni. Kalau murid DLP tulis bahasa Inggeris Ball in the bracket of what is the apa input untuk X, apa input untuk Y, and then toy car, macam tu. Come on, baru 2 orang ni. Baru 2 orang. Soalan mudah je ni. Soalan mudah je. Soalan tanya nyatakan koordinat. Itu sahaja. Koordinat. Apa? Bola dengan kereta mainan. Come on. Baru 2 orang yang post ni.
Kamu murid-murid lain. Danish nanti kalau boleh jangan tulis B bola tulis bola penuh-penuh. Bola, B-O-L-L-A, bola. Fawaz, mana kurungan Fawaz? Kurungan dalam koordinat kurungan mesti ada. Kurungan mesti ada. Tak ada kurungan salah. Automatik salah. Okeylah, kita bincang jawapan Okay, first kali, bila awak baca soalan, awak kena identify what is the keyword. Apa keyword dia? Apa kata kunci dia? Kita tengok balik yang bahasa Inggeris, yang ada dua bahasa punya. Koordinat dekat sini, dia punya kata kunci dekat sini, simple je. Dia suruh nyatakan koordinat. State koordinat. Koordinat apa? Bola dengan kereta mainan. Ni kereta mainan. Ball dengan toy car. So first kali bila dapat soalan macam ni, apa awak buat? Awak tulislah dia punya koordinat. Dia nak tempat apa? Dia nak bola. And then dia nak kereta mainan. Tulis je terus. Bola, kereta mainan. And then nak tulis koordinat, mesti ada dia punya kurungan. Okey, bola. Ingat, dalam kurungan mesti mula dengan X dulu. Mesti mula dengan X. Bola dekat mana? Bola di sini. Okey. Dia berada pada paksi X dekat nombor mana? 2. Nombor 2. So, 2 berada di hadapan. Okey, paksi Y gerak ke kiri. Dekat mana dia stop? Sifar. Sifar. So, bola adalah kedudukan dia adalah dalam kurungan 2, sifar. So, itu untuk bola. Okey, tengok kereta mainan. Kereta mainan yang mana? Kereta mainan yang ini. Okey. Pada paksi X, bila kita turun, dekat mana dia? 5. 5. So, dalam kurungan 5 mesti berada di depan, koma. And then cuba tengok dekat paksi Y. 4. Di manakah dia? 4. So, inilah jawapan awak sepatutnya. Ya, betul. So, barulah awak boleh dapat 2 markah. 1 markah untuk bola, 1 markah untuk kereta mainan. Alright semua? Boleh? Yang dapat jawab betul Yeah. bagus. Yang salah, macam bola. Siapa yang letak bola sifar 2 salah. Paksi X dia kan berada pada 2. So 2 mesti berada dekat depan. So kena ingat, kena hati-hati. Nampak soalan ni simple, tapi sebenarnya bila simple-simple ni, kalau kita careless, cuai, habis lah. Habis. Alright. So now kita move on pada soalan yang seterusnya. Baca soalan betul-betul. Okay, go. Dah siap jawapan? Semak dulu sebelum post jawapan dekat bahagian chat. And then dah post jawapan dekat bahagian chat, tengok berapa lama masa awak ambil. Ini contoh soalan-soalan problem solving Kalau soalan problem solving keluar berkaitan dengan koordinat. Kalau problem solving keluar, kalau dia tak keluar, dia tanya soalan simple je. Tapi ini contoh kalau soalan problem solving yang keluar. Okay, masa menghampiri 1 minit. Okey, 1 minit telah pun berlalu. Maksudnya tak adalah yang dapat jawab kurang daripada 1 minit. Nampak je simple kan soalan ni? Cikgu, ini soalan darjah berapa? Ini soalan darjah 4 boleh keluar, 5 boleh keluar, 6 pun boleh keluar. Sebab soalan tentang koordinat kan? So 4 boleh keluar, 5 boleh keluar, 6 pun boleh keluar. Okey, masa menghampiri 2 minit. Tapi baru seorang yang post jawapan. Yang lain markah jawapan anda. Nampak?
Dah 2 minit ni. Baru seorang yang post ni. Come on, cuba bagi masa lagi. Anggaplah bila kita jawab soalan yang mudah-mudah tu kita jawab cepat. So baki masa lebihan masa tu kita bawa kepada soalan yang susah macam ni. So soalan susah macam ni lah kita akan guna masa lebih sikit daripada 2 minit. Antara banyak-banyak yang post, banyak jawapan ni, berbeza-beza ni. Lepas ni kita tengok jawapan mana betul. Okay, come on. Okay, kita bincangkan jawapan. Okay, 3 minit pun telah berlalu. Alright, okay semua. Okay, Sata Kartes menunjukkan barang yang dijual di kedai samat. Okay, ni antara barang-barang yang dijual dekat kedai samat tu lah. Kita ada bola. Ini kita ada anak patung. Kita ada beg. Kita ada buku. Kita ada kereta mainan. Okay. Soalan, dia beritahu apa lagi? Okay, dia cakap. Dekat sebelah ni ada harga dia lah. Kalau beg harga dia RM24. Buku harga dia RM8.50. Bola harga dia RM6. Anak patung ni harga dia RM17.80. Toy car ni harga dia RM9. And then dia kata apa? Juliana. Juliana. Nama dekat sini Amalina pula. Alamak, nama berbeza-beza pula. Sorry. Cikgu salah tukar nama. Okey. Juliana memberi barang yang berada di koordinat sifar 2, 3, 5, 2, 3. Okey. So barang apa yang dia beli ni? Sifar 2. Sifar 2 barang apa? Anak patung. Bola. Sifar 2 yang mana satu ni? Bola. Tak. Bola. Anak patung. Yang mana Anak patung. Cara dia macam ni Sifar 2. Pada paksi X dia mesti sifar. X sifar yang mana? Sini sifar. So dia mesti berada dekat garisan ni. So bila kita naik atas sampai 2. So sifar 2 adalah anak patung. Siapa tulis bola automatik salah. Automatik salah. Tu cara dia nak bagi awak salah. Siapa pilih bola, bye bye. So sifar 2 adalah anak patung. Okay, 35 apa dia? 35 tu ya buku. 35 apa yang lain? Buku. 35. 3. X dia 3. So fokus dekat 3. Fokuskan dekat paksi X 3 ni. 5 naik atas sampai 5. So dia adalah buku. 3, 5 adalah buku. Okay. Dan last sekali. 2, 3. 2, 3 apa dia? 2, 3 beg. Fokuskan pada paksi X 2 and then 3 naik atas sampai 3. So ni adalah 2, 3 adalah beg. So kita tahu anak patung, buku dan juga beg. Okey. Soalan tanya apa? Hitung jumlah bayarannya. Dia beli 3 barang, and then soalan tanya hitung jumlah bayarannya. Calculate the total payment. So kata kunci dekat sini adalah jumlah ataupun total. So apa dia kena buat? Tambah. Cikgu letak dekat cikgu guna ni supaya besar sikit. Okey. So tadi cikgu tanda balik dia beli anak patung, dia beli beg and then dia beli buku. Okey. Nak start dari mana? Start daripada anak patung dulu. Okey, anak patung berapa harga dia? RM17.80. RM17.80. Okey, kita nak tambah dulu dengan beg. Beg berapa harga dia? Beg dia RM24. RM24 ingat Ada titik perpuluhan. So bila ada titik perpuluhan wajib. Bila tambah melibatkan titik perpuluhan wajib sama. Jangan letak tak sama pula. And then RM wajib letak. Kalau ada simbol RM wajib letak. Siapa tak letak salah. Salah. Okey, so bila kita tambah 2 ni berapa kita akan dapat? RM51. Sifar 8 titik perpuluhan 11 4. Okey, so dah habis belum? Belum, ada satu barang lagi. So RM41.80. Siapa dapat jawapan RM38.50 dah automatik salah dah. Cikgu tahu mungkin sebab awak salah tadi sebab awak pilih bola tadi.
So bila pilih bola, bye-bye. Memang salah. Okay, buku berapa ringgit? Buku RM8.50. RM8.50. 8 letak mana 8? Bawah 1. Bawah 1. 5, Bawah 8. bawah 8. Sifar bawah sifar. RM jangan lupa letak. Okay, ini kita akan selesaikan terus. Okay, so bila kita tambah berapa kita akan dapat? Sini berapa? Sifar. Sifar. 13. 13. Titik perpuluhan. 10. 5. 5. Okay, so RM wajib letak. So inilah jawapan akhir dia. RM50. 30 sen. Yang berjaya jawab dengan betul, tahniah. Kita tengok balik jawapan daripada atas. Daniel, kenapa salah Daniel? Macam mana boleh dapat RM30 Daniel? Salah tambah. Awak tambah apa? Saya tambah doll, backpack dan buku. Tapi salah tambah. Salah tambah. Fawaz, macam mana boleh dapat RM32? 56 sen. Ada 6 sen kat belakang. Fawaz? Salah. Macam mana boleh ada 6 sen tu? Salah tambah. Salah tambah. So kena hati-hati Dengan bola tu. Okay, alright. So kena hati-hati lepas ni. Okay, Danish, macam mana boleh dapat RM34? 50 sen, Danish. Danish? Tambah dengan bola. Awak tambah apa lagi? Apa barang-barang yang awak tambah lagi? Kalau tambah dengan bola, awak jawapan dengan Fawaz pun tak sama ni. RM32, RM34. Mungkin salah kira. Mungkin ada salah seorang daripada diorang salah kira Okay, tak apa, alright. Okay, so tu tambah bola. Kebanyakannya terpilih bola tadi. Okay, Arisa Damia, macam mana boleh dapat RM38 Arisa? Arisa Damia? Saya pilih bola. Pilih bola juga. Okay. Adam Syazan. Adam Syazan mungkin ada masalah mic kot. Okay, Amir. Okay, Khairid Imanina. Dia pilih bola. Pilih bola juga. Alif. Alif lain ni, RM39 ni. Okay, Alif mungkin ada masalah mic kak. Okay, Miss Najia. Siapa pakai Miss Najia? Yang pakai akaun Miss Najia siapa? Okay, Paris. Paris sebab salah kira ni. Salah kira kan? Ya, yang Okay. 2 tambah 1 tu, 2 tambah 1, lepas tu tambah lagi 1, terletak 5. So kena hati-hati kalau siapa salah kira automatik markah tak ada, dapat 1 markah sahaja. Okay, so rugi Okay, alright. Okay, Sharifah Alwina sama juga pilih bola kan? Okay, cikgu dah agak dah. Dia sama ada 2. Kalau awak salah sama ada awak pilih bola ataupun awak salah kira. Itu je. So kena hati-hati lah. Tapi ada yang buat 2 kesalahan. Dah lah dia salah pilih bola, and then bila tambah pun salah juga. So ingat hati-hati. Baca soalan betul. Betul-betul. Nampak soalan tu mudah. Tapi kalau kita tak fokus, soalan yang mudah pun boleh salah. Okay, now kita move on pada soalan seterusnya. Okay, go. Alright. Kali ni tak ada sata kartes. Cikgu. Macam mana kita nak buat ni, cikgu? Cuba fikir. Selalunya ada sata kartes, senang je kita jawab. Kali ni tak ada sata kartes. Cuba fikir macam mana selesaikan soalan melibatkan jarak ni. Kalau yang dibagi macam ni je. Dia just bagi macam ni je.
Okay, 1 minit telah berlalu. Belum ada lagi yang post jawapan ni. Susah ke? Kalau boleh bagi jawapan A dengan B sekali kalau boleh bagi jawapan, tulis jawapan A dengan B sekali. Cara dia awak tekan control and then tekan enter. Sama ada tekan control ataupun tekan enter ataupun tekan shift atau tekan enter. Cikgu lupa. Awak cuba try. Sama ada tekan shift and then tekan enter ataupun tekan control dan enter. Supaya cursor tu dia akan ke bawah. Dan dia tak post lagi jawapan anda yang atas tu. Okay, siapa tak tahu buat, tekan raise hand. Siapa yang tak tahu buat, tekan raise hand. Supaya kita boleh bincang terus. Yang sedang buat 3 minit kita bincang. Cukup 3 minit kita bincang. Okey, 3 minit telah pun berlalu. Jom kita semaklah sama-sama. Okey, selalunya bila soalan melibatkan jarak ni, dia akan tunjuk dalam satakan test. Tapi kadang-kadang soalan yang high level sikit, dia tak tunjuk dalam satakan test. Dia buat macam ni je. Maksudnya apa? Aras dia lagi tinggi daripada soalan jarak yang berada pada atas satakan test. Okey. Soalan tanya, nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancang. Kita tengok soalan A dulu lah, soalan A. Kalau jarak mengufuk tadi paksi mana? Kalau yang mendatar tu, paksi mana? Cikgu nak tanya awak, paksi mana? Paksi mana semua? Jarak mengufuk berada pada paksi mana? Come on. X. Pada paksi X. So, kita ambil paksi X, kita tolak. Ambil paksi X, kita tolak. Okay, ni dia punya. Kita ambil paksi X, kita tolak. Okay, X, sini 5. Sini 3. So, 3 tolak 5 ke 5 tolak 3? 5 tolak 3. 5 tolak 5 tolak 3 lah. Kita 5 tolak 3. 5 tolak 3 dapat 2. Ini paksi X. Okay, paksi Y. Ada 8 dengan 7. So, kita buat 8 tolak 7 sama dengan 1. So, 2 ni adalah bermaksud 2 unit mengufuk, 2 unit horizontally. Dan 1 yang dekat sini, yang kita dapat ni adalah 1 unit mencancang, 1 unit vertically. So, itu cara dia. Itu cara nak selesaikan soalan ni. Kita just boleh tolak sahaja. So, kalau B macam mana? Apa tolak apa untuk X? Apa tolak apa? 6 tolak 2. Jadi 4. Okay, paksi Y. Apa tolak apa? 2 tolak 3. 2 tolak 3. 2 tolak 3. Boleh ke 3 tolak 2. 3 tolak 2, 3 tolak besar tolak kecil lah. 3 tolak 2 jadi 1. 1. So, macam mana cara nak tulis ni? 4 unit mengufuk. 4 unit mengufuk, 4 unit horizontally. 1 unit mencancang. 1 unit mencancang, 4 unit horizontally, 1 unit vertically. Alright, so itulah cara dia. So senang ke susah? Senang. Senang je sebenarnya kan. Cuma sebelum ni tak tahu. So sekarang bila dah tahu, itulah cara dia macam mana nak selesaikan soalan ni. Alright.
Okey, tak apa. Tak tahu tak apa. Tapi sekarang bila dah tahu, kalau boleh jangan buat salah. Bila jumpa soalan macam ni senang. So kalau boleh jangan buat salah. Alright semua. Okay, now kita move on kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Baca betul-betul. Alright. Pengangkap. Soalan ni dia susah sikit. So baca betul-betul lah. Awak nak tengok masa, boleh tengok masa dekat atas tengok masa dekat atas belah ujung belah kanan tu, yang sebelah kelas kod tu. Itu ada masa dia. Sebab kalau cikgu letak dekat depan tu nanti dia menghalang. Okay, 1 minit telah berlalu. Tapi belum ada yang post jawapan lagi. Susah ke? Tak je. Okay, dah ada yang post jawapan. Okay, come on, masa menghampiri 2 minit. Untuk soalan problem solving ni, cikgu bagi masa 3 minit lah. 3 minit untuk awak selesaikan. Okay, masa menghampiri 3 minit. Okay, semua boleh bincang? Boleh. Tapi ada 6 orang je yang post ni. Yang tak post, tahu tak nak buat? Tahu. Yang tak post jawapan. Yang tak post jawapan. Yang tak post jawapan tahu tak macam mana nak buat? Tak tahu. Tak tahu. Okay, alright. Jom kita tengok soalan dia. Okay. Cikgu ambil yang ni soalan ni terlalu panjang. Okay. Sata Kartes menunjukkan kedudukan kemah pasukan unit beruniform. Okay, ni pasukan apa? Bulan Sabit Merah. Ni? Puteri Islam. Trees. Ni? Kadet KRS. Ni? Pandu Putri. Pandu Puteri. Ni? Pengangkap. Cakap. Okay, alright. Okay, itu adalah kedudukan setiap unit beruniform. Kemah, itu kemah diorang Kemah diorang. Okay, and then dia cakap apa? Seorang ahli Pandu Puteri. Pandu Puteri yang mana? Yang putih ni. So ini dia ahli dia. Ahli dia, ni kemah dia. Okay, seorang ahli Pandu Puteri yang berada di 42. 42 kat mana? Okay, 42. So dia berada di sini. Ahli Pandu Puteri. Ahli Pandu Puteri tu dia berada dekat sini. Dia nak pulang ke kemah dia. Which is dekat sini. Dia nak balik ke sini. So bila dia nak balik ke sini, soalan tanya,
Apakah jarak mengufuk dan jarak mencancang yang akan dilaluinya? Okay, so kita buat jarak. Jarak apa nak buat dulu? Awak nak buat jarak apa? Jarak mengufuk. Awak nak buat jarak mencancang dulu. Okay, senang. Cikgu, kami nak buat jarak mencancang dulu boleh tak? Boleh tak? Yes, tak ada masalah. Buat je lah. Okay, contoh jarak mencancang. Ataupun vertical distance. Okay, so jarak mencancang sama ada ke atas ataupun ke bawah. So dia nak ke atas ke dia nak ke bawah ni? Dia berada di kat sini, dia nak balik kemah dia. So dia perlu ke atas ke bawah? Bawah. Bawah. Ke bawah. 1, Dua. 2. So dia turun sebanyak 2 unit. Unit. So jarak mencancang dia adalah 2 unit. Ataupun awak boleh tulis 2 unit mencancang ataupun awak boleh tulis 2 unit vertically. Untuk murid DLP lah, 2 unit vertically. Okey, tu jarak mencancang. Jarak mengufuk sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Dia perlu ke kanan ke kiri ni? Kiri. Dia perlu ke kiri. Okey, kira berapa kali? 1. 2, 3. Okey, dah sampai kemah dia. So berapa unit? 3. So jarak mengufuk adalah 3 unit. Ataupun awak boleh tulis 3 unit mengufuk. Ataupun untuk murid DLP 3 unit horizontally. So itulah dia jawapan dia. Jarak mengufuk 3 unit. Jarak mencancang 2 unit. Okey, tu betul tu jawapan tu. Okey. Yang post jawapan betul, bagus. Itulah dia. Itulah dia macam mana cara nak jawab untuk soalan ni. Nampak macam susah sebenarnya. Tapi kalau awak baca, fahamkan betul-betul, senang je sebenarnya. Okay, boleh? Okay, now kita move on pada soalan yang seterusnya. Okay, soalan ini adalah soalan yang terakhir. Okay. Boleh mula jawab sekarang. Okay, come on, masa menghampiri 10 minit. Okay, masa menghampiri 2 minit. 3 minit kita bincang. 3 minit kita bincang. Cikgu bagi masa dekat awak ni. Cikgu bagi masa dekat awak. Soalan problem solving kita buat. Cikgu bagi masa dekat awak 3 minit. Tapi sebenarnya 2 minit je. Kalau betul-betul 2 minit sahaja yang masa sepatutnya. Okey, semua dah post ya? Semua dah post jawapan ke? Kalau semua dah post jawapan, kita bincang terus. Ada yang belum post jawapan lagi ni. Masih ada yang belum post jawapan. Okey, jom kita bincang jawapan lah. Kita bincang jawapan. 3 minit telah berlalu. Lama.
Lama sangat ni. Alright semua. Okay. Tengok betul-betul Sata Kartes menunjukkan kedudukan kemah pasukan unit beruniform. Okay, ni kita dah baca tadi. And then dia cakap apa? Haris daripada pasukan TKRS. Haris dia adalah pasukan TKRS. Dia bergerak 4 unit mengufuk. Haris move 4 unit horizontally dan 3 unit mencancang and 3 unit vertically untuk berjumpa kawannya, to meet a friend. Okay. Soalan tanya, apakah nama pasukan unit beruniform kawan Haris? Kawan Haris tu apa dia punya pasukan unit uniform? Dia berada dekat mana? And then soalan tanya, nyatakan koordinat kawan Haris. State the coordinate of Haris friend. Okay. Kita tengok Haris TKRS. Dia bergerak 4 unit mengufuk. Mengufuk sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Adakah dia bergerak ke kanan? Adakah Haris bergerak ke kanan? je. Tak. Mana dia bergerak ke kanan? Kalau bergerak ke kanan dah habis dah ni. Tak logik. So daripada sini lah nak uji awak punya pemikiran awak. Logik ke tak? Takkan dia bergerak ke kanan? So tak. Dia akan bergerak ke kiri. Berapa kali? 4 kali. 4 kali. 1, 2, 3, 4. So bila dia bergerak 4 unit mengufuk, dia akan berhenti kat sini. Okay. Bila dia berhenti dekat sini, 3, 4. Okay. Dia cakap dia bergerak 3 unit mencancang. Mencancang sama ada ke atas ataupun ke bawah. So agak-agak adakah dia turun ke bawah? Tas. Tak. Of course lah dia naik atas. Berapa kali dia naik atas? 3. 1, 2, 3. So dia naik sebanyak 3 kali. So apakah pasukan unit kawan Haris? Pengakap. Dan ramai jawab betul tapi salah. Hanya seorang saja. Daniel saja jawab betul. Kenapa? Tak tulis koordinat. Awak tulis pengakap tapi awak tak jawab soalan yang kedua. Nyatakan koordinat kawan Haris. Kawan Haris berada di mana? Sifar 3. Sifar 3. So kawan Haris berada pada sifar 3. So inilah jawapan yang lengkap. Siapa tulis pengakap je, kalau soalan tu 2 markah, nasib baiklah 1 markah. Tapi kalau soalan tu 1 markah, 0 markah jawapan awak. Kalau soalan tu 1 markah, awak dapat 0 markah walaupun awak tulis pengakap. Sebab apa? Dia nak unit uniform apa, and then dia nak apa koordinat kawan Haris tu. So dia ni seorang je yang betul. Yang lain sebab apa ni? Kenapa tak letak koordinat pengakap? Kenapa? Tak nampak ke? Tak nampak soalan ke? Cuba bagi tahu. Kenapa tak letak koordinat kawan Haris? Senyap ni semua. Cuba bagi tahu kenapa tak letak? Terlepas pandang. Tak perasan. Tak faham kot. Adam jangan tak faham Adam. Bahasa Melayu je Adam. Tak faham bahasa Inggeris, baca bahasa Melayu punya. Okay, so tak perasan kena letak. Jangan tak perasan sebab tu kalau matematik yang melibatkan nombor kena fokus. Tak kisahlah subjek sains ke, subjek pendidikan Islam ke, bahasa Cina ke, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke. Bila baca soalan kena fokus. Jangan bila rasa soalan tu senang, terus buat jawapan, tak semak-semak dah. Padahal salah. Kena hati-hati. Kalau boleh lepas ni biasakan diri bila jawab soalan, semak. Alright? Boleh semua? So itulah dia untuk hari ni. So untuk hari ni dah settle lagi dah. Untuk hari ni punya kelas kita dah pun settle, alhamdulillah. So untuk kelas minggu depan insya-Allah kita akan tengok topik nisbah dan juga pengurusan data. Lepas tu habis lah. Bila masuk tahun baru, bila masuk sesi baru 2024, awak pun dah habis. Nisbah tu apa? Nisbah. Ratio. Nisbah tu lah ratio. So kalau ada kata untuk esok akan ada bengkel yang kedua. So kalau siapa yang tak join, kalau nak join, minta mak awak PM cikgu akan sharekan link.
Siapa yang mak ayah dalam grup kelas KMCA Sabtu kalau berminat untuk join bengkel, boleh boleh PM cikgu, cikgu akan sharekan link. Lepas tu yang mana join untuk esok, so get ready untuk esok. So kita akan habiskan semua soalan pada esok hari. So minggu depan akan ada ujian. So ulang kaji balik apa nota-nota yang cikgu bagi. And then siapa yang join bengkel, ulang kaji balik nota-nota bengkel. Mana tahu nasib awak ada soalan yang lebih kurang sama ke. Cikgu buat soalan based on cikgu punya pengalaman. Cikgu pilih-pilih soalan based on cikgu punya pengalaman. Ada kata kalau kena, alhamdulillah, rezeki awak. Kalau tak kena, kalau ada, at least kurang-kurangnya ada kemahiran-kemahiran yang akan ada dalam soalan tu. Okay, so sebelum kita tamatkan, ada sebarang pertanyaan? Ada? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita tamat sampai sini.